Yang pertama sekali, marilah kita sama mengucapkan syukur kehadrat Allah SWT kerana telah mengizinkan kita untuk hadir dan menyertai program jelajah psikososial daerah Bagan Datuk tahun 2021. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada semua guru dan kaki tangan SK Rungkup yang hadir pada petang ini. Walaupun kita tahu pukul 3 agak waktu yang kemuncak, tapi Alhamdulillah kita sama-sama dapat berkumpul pada petang yang barakah ini. Yang berusaha Encik Fadil bin Hassan, KPD Hulu Perak. Yang berusaha Puan Haja Zaidas binti Saleh, KPD Kinta Utara. Yang berusaha Puan Noriatimah binti Mat Kasirin, selaku Guru Besar SK Rungkup. Yang berusaha Barisan Penolong Kanan Encik Abdullah bin Mat Abbas, PK1 SK Rungkup. Encik Muhammad Yusni bin Yunus, PKHEM SK Rungkup. Dan Encik Syahrul Azwan bin Syahrudin, selaku PK Koko SK Rungkup. Terusnya guru-guru dan kaki tangan sekolah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izin dan inayah maka dapat kita berkumpul di dalam talian pada petang yang indah ini. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, saya mempersilakan Ustaz Nur Hisham bin Deraman untuk membacakan doa. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis yang dihormati Barisan Pentadbir dan juga penceramah jemputan pada hari ini dan juga guru-guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada petang ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim, ya Azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini dalam program jelajah psikososial daerah Bagan Datuk tahun 2021 bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkati pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya khabir. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun juga di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Nur Hisham di atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, saya mempersilakan Puan Guru Besar Nur Yatimah untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Barisan Berceramah Tuan Haji Muhammad Fadli bin Hassan dan Puan Hajah Zaidah binti Saleh. Selamat datang ke SK Rungkup di Alam Maya. Perkenalkan diri saya Puan Nur Yatimah binti Mat Kasirin. Mula berkhidmat di SK Rungkup mulai 10 Mei 2021. 10 Mei 2021. Sebelum ni posting sebagai guru besar di SK Sungai Balai, Bangka Datuk pada 2017. Alhamdulillah pagi ni dapat kita bersama-sama dalam program Jelajah Psikologi dan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua penceramah hebat ni untuk sama-sama menjelajah psikologi di SK Rungkup ni lah. Untuk makluman Tuan Haji dan Puan Hajah, SK Rungkup ni ada 27 warga. Maksudnya ada 22 orang guru dan 5 orang AKP. 9 orang lelaki, guru lelaki dan 13 orang guru perempuan, 4 orang AKP perempuan dan seorang AKP lelaki. Jadi ada lebih kurang 27 orang lah di SK Rungkup ni dengan guru dan juga AKP. Alhamdulillah sepanjang PKP daripada PKP 1, 2, 3 hingga sekarang, alhamdulillah warga Rungkup sentiasa memberi kerjasama yang baik kepada saya, lebih-lebih lagi sebagai warga baru di SK Rungkup ni. Dalam keadaan tak berjumpa dengan semua guru, tak berjumpa dengan murid kan, jadi rasa kekoklah sikit kan sebab tempat baru. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama rakan-rakan warga SK Rungkup ni, saya mudah Allah mudahkan urusan saya di SK Rungkup kerana kerjasamanya erat ibarat sebuah keluarga di SK Rungkup ni. Jadi berkaitan dengan program Kita Bertani, saya sangat-sangat bersyukur kerana PPD Bangka Datuk memilih SK Rungkup sebagai salah satu sekolah yang terlibat dengan program ni kerana macam-macam kejadian berlaku di SK Rungkup ni. Ada yang terlibat dengan positif COVID, ada yang terlibat dengan kontak rapat sehingga ada warga, salah seorang menantu guru di SK Rungkup ni telah meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Jadi program ini sangat sesuai lah, sangat sesuai untuk warga SK Rungkup ni yang keadaan untuk makluman tuan dan puan, keadaan kes di Rungkup ni, di area di Dun Rungkup ni ataupun daerah Bangka Datuk ni makin hari makin bertambah sehingga ke hari ini lebih kurang dalam 30 kes dalam kawasan yang terpencil ni pun dah ada 30 kes sebelum ni pun dah banyak juga. Jadi saya mengambil pendekatan untuk
menghentikan dulu lah mereka daripada datang ke sekolah. Tapi semangat berkobar-kobar tu rasa macam dah lama sangat tak ke sekolah katanya kan. Jadi saya rasa bersyukur dan rasa gembira lah sebab anak-anak ataupun rakan-rakan saya di SK Rungkup ni seronok nak ke sekolah dengan adanya saya yang menggantikan tempat guru besar lama ni. Jadi saya rasa macam seronok sangat sebab mereka tak sabar nak ke sekolah. InsyaAllah pada minggu ni bolehlah rakan-rakan semua ke sekolah dengan keadaan kes yang dah agak berkurangan ni dan agak jauh daripada kawasan tempat sekolah kita ni. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Fadli dan juga Puan Hajah Zaidah kerana sudi berkongsi info, berkongsi ilmu dengan kami semua di sini supaya kami ni lebih tenang, lebih dapat kawal emosi, lebih redha dengan apa yang berlaku kan. Jadi terima kasih sekali lagi dan mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan ya. Saya pun dalam proses sentiasa masih belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baharu. Jadi itu sahaja pendapat saya. Terima kasih sekali lagi dan selamat datang ke SK Rungkup secara alam maya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh guru besar itu tadi. Semoga apa yang beliau katakan dapat memberi semangat kepada kita untuk bekerja dan menjadi seorang pekerja yang lebih seronok untuk datang ke sekolah. Untuk makluman semua, majlis kita pada hari ini merupakan satu program jelajah psikososial. Saya terangkan sikit dululah apa objektif program tersebut. Okey, yang pertama, pembugaran emosi positif kepada warga guru. Yang kedua, perkongsian pendekatan yang sesuai untuk mengurangkan tekanan. Lagi-lagi masa PDPR ni kan, sedikit sebanyak memberi tekanan kepada guru-guru juga. Yang ketiga, menunjukkan kepekaan, kesedaran dan tindakan terhadap isu semasa. Besarlah harapan kami warga SK Rungkup ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang program tersebut. Demikian majlis menjemput fasilitator kita yang iaitu Encik Muhammad Fadli bin Hassan dan Puan Hajah Zaidah binti Saleh untuk menerangkan lagi program tersebut. Sekian, dipersilakan dengan segala hormatnya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Guru Besar, barisan pentadbir, guru-guru serta AKP lah di SK Rungkup. Nama ni saya ni first time kot dengar nama SK Rungkup ni. Apa mungkin ada maksud Rungkup ni, ada maksud kot. Ini satu benda yang barulah bagi kami. Mungkin Puan Zaidah tak tahulah kot, dah lama dah kenal dah SK Rungkup ni. Saya ni first time lah kot. Okey. Baik. Tak pernah sampai first time dengar. Oh, first time lah. Puan Zaidah pun first time juga. Okey, pada hari ini tuan-tuan kita akan sama-samalah berkongsi info, berkongsi maklumat. Tapi janganlah serius sangat tau. Jangan serius sangat. Kalau serius sangat nanti kan sampai ke hujungnya serius. Jangan serius sangat. Be cool, tenang, relax. Kita bersantai saja bersama dengan sahabat saya Puan Hajah Zaidah, kaunselor daripada Kintab Utara. Saya daripada Hulu Perak. Hulu Perak ni jauh sikit lah. Jadi bila Puan Guru Besar tadi bercerita berkaitan dengan Tun Rungkup tu, mungkinlah ada banyak kes apa semua kan. Mungkin di daerah-daerah terpencil ni pun kita tak tahu bagaimana virus ini boleh merebak dengan cepat. Kita pun tak tahu. Jadi kita berdoalah moga-moga hal yang sedemikian akan reda secepat mungkin insya-Allah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih lah kepada sekolah, warga sekolah SK Rungkup
kerana dapat bersama-sama dengan kami pada petang inilah. Kalau untuk makluman tuan-tuan, guru-guru, KP, SK Rungkup, kami telah ini sekolah yang kedua lah ini di Bagan Datuk. Minggu lepas kami di LMS, hari ini di Bagan Datuk. Jadi apa-apa pun perjalanan program ini, insya-Allah tak lama tuan-tuan dengan tuan-tuan, cuma kita santai-santai insya-Allah. Apa info, apa sahaja yang kita ingin berkongsi dalam santai hari ini, tuan-tuan boleh bersama-sama berinteraksi dengan kami insya-Allah. Jadi untuk itu, untuk meneruskan lagi agenda kita pada petang ini, saya dengan suka citanya mempersilakan sahabat saya Puan Hajah Zaidah untuk meneruskan program pada petang ini. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Fazli. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, warga SK Rungkup, Puan Guru Besar dan seterusnya, guru-guru dan AKP. Okay, pada petang ini kita santai-santai saja, kita tidaklah sangat formal tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sebelum itu saya mendoa dan mengharapkan semua warga Rungkup, SK Rungkup ini telah pun menerima vaksin. Sudah ke? Puan Guru Besar, semua sudah ke? Dah. Semua alhamdulillah dah dapat suntikan pertama dan kedua. Ada dua orang je yang akan dalam bulan ujung bulan ni atau awal bulan 9 dapat dos yang kedua AKP Yang lain alhamdulillah semua. Alhamdulillah, semoga pekerja pembersihan, pengawal semua alhamdulillah dah selesai dos. Alhamdulillah. Sebab kenapa? Sebab saya mendengar tadi daripada Puan Guru Besar, kenapa sebab kes makin bertambah kan, kes supaya Allah Taala melindungi kita semualah. Amin. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita tak lama kita harap santai dan berisi dan berinformasi. Baik, sebelum kita teruskan, saya rasa kita bersantai dulu petang ni lah sikit-sikit. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berada di meja, mohon jauhkan sedikit lah. Okey, mohon jauhkan sedikit daripada meja sebab kita ambil senaman sikit. Senaman ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pergerakan senaman Muhammad Ali. Okey, Muhammad Ali, peninju Malaysia satu masa dulu. Okey, baik, tiga pergerakan utama, tiga pergerakan pukulan tinju Muhammad Ali ini ialah dia mula dari depan, dari depan, kemudian dari sisi, dari depan, kemudian dari sisi, dan ketiga dari cedok. Cedok maksudnya pukulan dari bawah, dan kemudian dia swing, dia relax. Kan kalau kita tengok tinju Muhammad Ali kan, dia agak menari dalam gelanggangnya kan. Okey, jadi kita bawa ke sini untuk kita sama-sama bersantai pada petang ini, sambil-sambil kita relax, kita dah seharian separuh hari dah berhadapan dengan PDPR dengan anak murid. Okey, Tuan Fazli mohon sharekan videonya dan kita sama-sama beraksi petang ni insya-Allah. Okey, ready tuan-tuan dan puan-puan? Buka kamera semua. Okey, buka kamera insya-Allah. Okey, tutup suara, buka kamera. Okey. Boleh dengar ni tak? Music. Tak dengar music. Music tak dengar. Saya tak dengar music. Suara je. Volume. Bolehkah semula Cik Dengar tak? Okay, kita mula dari awal. Bersemangat dah saya nampak cikgu-cikgu. Termasuklah GB-nya. Kami memang sentiasa happy. Ya. Saya tak dengar muzik. Sekejap.
Kejap, dari segi teknikal tu sikit. Muhammad, the black Superman who calls to the other guy Ali. Okay, dah. Catch me if you can. Terima kasih dah. Muhammad Ali, he floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman who calls to the other guy Ali. Catch me if you can. I'm Ali. Catch me if you can. Boleh dengar? Halo? Halo, boleh dengar saya ke? Halo? Boleh? Boleh dengar suara saya ke? Boleh. Okey. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah exercise sikit lah. Kita kita gerakkan sikit anggota kita yang ketat-ketat tu. Okey, dah berseharian kan bersambung dengan petang bersama dengan kami pula. Okey, dalam berhadapan dengan skrin, berhadapan dengan skrin. So mudah-mudahan dengan pergerakan tadi memberi sedikitlah ruang untuk kita punya otot tu longgar-longgar sikit otot. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada santai petang lagi. Okey, saya harap slide daripada Tuan-Tuan Fazli, paparan slide. Okey. Tuan Fazli, saya tak nampak slide. Sekejap teknikal sekejap lah. Ya. Saya dah mula dulu, sekejap lah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Paparan slide seterusnya ini memerlukan kepada fokus pada kita orang minda, fokus kepada minda tuan-tuan, yang mana kita relax, kita santai-santai bersama petang, kita main sikit permainan minda, okey, dengan secara kata orang bijak, bermain minda secara bijak. Okey, slide yang seterusnya. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di pada slide, paparan slide itu, baik, saya perlukan tuan-tuan dan puan-puan kirakan berapakah jumlah, okey, jumlah yang tempat yang kosong itu, dan mohon tuan-tuan dan puan-puan respon pada dalam ruangan cek. Jawapannya respon kan pada ruangan cek, dan boleh juga membuka volume tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan menjawab. Okey, Muhammad Syukri 12, okey. Ada lagi respon? 12. Okey, 12.
Erni Suziana 12, Ikram Qayyim 12. Okey, saya bacakan jawapannya. Muhammad Nur Firdaus 12. Ada lagi nak respon? Zubaidah. Fadiah Azmi. Okey, Fadiah Azmi 13. Nur Fazila 13. Amri Faisal 13. Okey. Tiru. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, untuk jawapannya saya kongsikan di sini. Ya, bagi yang telah memberi respon 13, jawapannya adalah 13. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. 12 dan 13 tu hampir, cuma bila tuan-tuan dan puan-puan amati pisang itu sebenarnya 2. Sama, dia kecilkan sikit je gambarnya. Okey. Seterusnya, slide seterusnya. Okey. Okey, kita tengok kat sini slide seterusnya, masih lagi dalam kita santai petang. Can you see the cat? Okay, where is the cat? Can you see the cat? Is it there? Okay. Boleh respon? Boleh respon dalam chat. Nampak tak kucing? Ada nampak kucing tak? Ada kucing tak dalam gambar tu? Kalau ada di mana? Kalau tuan-tuan perempuan nampak kucing, ada di mana? Kalau tak ada, nyatakan tak ada. Ada siapa yang nak respon? Syukri kata tiada. Okey, tiada. Muhammad Syukri kata tiada. Yang lain? Puan Julia kata tak nampak kucing. Ikram Qayyim kata tak nampak, tiada kucing. Nampak. Okey, Fadia nampak kucing. Fadia Hasbi nampak kucing kat mana Fadia? Nurufana kata tak nampak. Boleh buka suara. Kalau siapa yang nak jawab tu buka suara boleh. Boleh buka suara. Bawah lansir. Ya. Bawah? Bawah lansir. Okey, Fadia Azmi kata bawah lansir. Ya, betul sekali. Okey, tahniah. Okey. Ya, bawah lansir tu. Ya, di bawah lansir tu ada seekor kucing terbaring kat situ. Okey. Baik, seterusnya Haji Fazli. Okey, yang seterusnya say the colour of the each word. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan nyatakan warna setiap itu. Jangan sebut, jangan baca, cuba sebutkan warnanya. Okey. Okey, ini boleh buka suara. Boleh buka suara. Siapa yang nak respon boleh buka suara. Siapa nak respon kat sini? Boleh baca kalau boleh dengan laju. Kita tengok kepatasan laju membaca. Okey, kita bacakan baris pertama dan kedua dulu. Siapa yang boleh baca? Yang boleh sebut? Volunteer. Yang boleh sebut. Semua SK Rungkut nampak malu semua kan. Saya tengok, saya berkenan tengok nama ni. Amri Faisal ni. Mana Amri Faisal? Amri Faisal. Amri Faisal betul lah? Setuju. Saya nampak macam familiar je muka Amri Faisal ni. Memang orang hebat. Okey. BM ke BI ni? BI Allah. Jauh pun boleh kot, jauh. BI boleh, BM pun boleh. Kami nak cuba dengar. Sebut warna. Okey, sebut warna pada tulisan tu. BM Cikgu, barisan pertama dan barisan kedua. Okey. Merah, hitam, hijau, biru, kuning, merah, biru, kuning, hitam, merah, hijau, hitam. Okey. Baik, siapa boleh lawan cikgu? Cikgu Amri Faisal. Okey, Cikgu Amri Faisal. Kepatasannya. Barisan ketiga dan barisan keempat.
Ketiga, keempat. Ya. Oh, saya tengok yang handsome tu Muhammad Syukri, yang ada misai tu kan, Muhammad Syukri. Muhammad Syukri Hebat. dah Muhammad Syukri. Kita pilih lah. Sebab kalau nak suruh cakap semua tak nak cakap kan. Kita pilih lah, senang. Okey, Muhammad Syukri. Cuba. ya. Hitam, biru, hijau, biru, kuning, hitam, kuning, putih, kuning, hitam, kuning. Okey. Hijau, hitam, kuning. Okey. Tersangkut sikit. Okey, siapa lagi? Barisan yang seterusnya. Kita habiskan barisan. Barisan seterusnya. Okey, barisan seterusnya sehingga habis. Okey, sehingga habis. Siapa dah pilih? Tuan Fazli. Siapa pilih? Nak pilih siapa? Kita pilih perempuan pula lah kali ni. Nazirah Khalidin. Nazirah binti Nazirah Lidin. Khalidin. Ya, cikgu Pra. Hebat. Hebat. Nazirah tak tunjuk muka sikit nak tengok. SK Rungkup ni malu-malu punya nah. Belum. Kejap lagi. Kita nak ambil gambar cikgu. Siapa yang ni? Mana Nazirah Khalidin? Nazirah Khalidin ada ke? Tadi nampak ada. Dah sebut nama dah tak nak. Ni lah Normala Samsudin lah. Normala Samsudin. Normala Samsudin. Okey, Normala Sarimin kan? Ada tak? Ini AKP BPM. Ada tak? Okey. Ada ke Normala? Semua tak. Dia ada. Semua takut ni. Semua ada 26. Semua takut ni. Ada. Ni tak apalah. Siapa ni? Nurul Farhana ada? Nurul Farhana? Ada. Ini guru media, guru BSS. Mana Nurul Farhana? Bersuara sikit mukanya nak tengok. Semua pemalu ni. SK Rungkup pemalu semua. Ini kalau bersuara tak tahulah. Semua pemalu. Mana tadi? Nurul Farhana ada ke? Semua lelaki nampak bagus nampak ceria. Perempuan dia takut, dia malu sikit kan. Malu. Guru besar kena panggil ni. Dalam maya dia segan sikit. Mana Nurul Farhana tak ada ya? Rosidah Muhammad Din ada? Rosidah. Mana Rosidah? Kak Syida. Kat sini ada. Mana Rosidah? Tak tengok muka sikit tak nak tengok muka. Biar saya try je lah. Nanti. Okey, GP tunggu. Okey, Nanti GP sabar. Ada. Gegal ada ni. Simpan kuku. Malu kita lah. nak gegal seorang petani. Okey, saya jawab. Kaijan. Okey. Hijau, merah, biru, kuning, hitam, biru, kuning, merah, hitam, hijau, merah, hitam, biru, hijau, biru, merah, hitam. Gelap besar ya guru besar lah. Okey. Kak Ijan tak macam mata tak nampak tu. Okey, nampak betul tak? Yang dekat. Apa Zaidah? Macam mana? Betul tak betul tu? Okey, boleh. Tahniah ucapkan. Okey, boleh pun. Kenapa malu cikgu? Kita buka kamera jawab respon. Okey, tak ada salah. Okey, cuma cepat dengan lambat je. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Menghampiri 3.30 ni ya. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, cikgu sekalian, tengok apa yang dengar apa yang saya sebut. Okey, contoh saya pegang pipi tapi saya bilang telinga. Okey, jadi cikgu pegang telinga. Okey, apa yang saya sebut perkataan akhir saya itu? Saya bilang katakan hidung. So cikgu tunjuk hidung. Okey. Ini semua perlu buka kamera. Kita perlukan semua buka kamera. Okey. Saya tak nampak skrin saya hanya nampak 4 orang sahaja. Okey kan? Skrin saya tak nampak penuh. Saya perlukan semua buka kamera. Okey, untuk game ini. Kita santai-santai cikgu, kita je dalam ni. Okey. Saya dengan Tuan Haji Fazli tak apa, kami kaunselor santai-santai je. Semua okey.
Okey. Ready cikgu ya? Saya Oh, ada yang pakai mask ke? Saya outdoor. Tak apa. Pakai mask pun tak apa. Boleh tunjuk. Mask hidung. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Tuan Fazli, nanti kita snap. Kita snap. Okey. Ready cikgu? Okay. Saya pegang, saya bilang hidung. Adakah semua pegang hidung? Ataupun ada ikut saya? Yang tutup tu tak tahulah pegang apa. Okey. Jadi seterusnya, saya pegang, saya bilang mulut. Ada tak? Ada tak yang sama? Ada tak ataupun semua pegang mulut? Okey. Baik, pakul juga peka cikgu-cikgu ni. Bagus. Okey. Baik, saya pegang, saya bilang telinga. Okey. Okey. Bagus. Saya pegang, saya bilang dagu. Okey, saya pegang, saya bilang hidung. Saya pegang, saya bilang dahi. Saya pegang, saya bilang pipi. Ada tak betul tak? Ada yang salah tu? Okey, last ya. Saya bilang, saya pegang gigi. Okey. Oh, tak dengar ya? Tak dengar suara saya. Maaf cikgu. Saya orang lain boleh dengar kan suara saya? Ada yang respon tak dengar? Dengar. Okey. Okey cikgu, seterusnya kita main lagi petang ni cikgu. Kita main. Seterusnya kita main dengan ikan pula, anak-anak ikan pula. Kita main dengan anak-anak ikan pula. Okey, yang ini, okey sebelum kita main saya terangkan sedikit lah. Okey, ikan besar dan ikan kecil. Okey, permainan ini sekiranya bila saya sebut penyataan tu nanti, sekiranya cikgu rasa cikgu stres, okey, cikgu buatkan ikan kecil. Dan sekiranya dia stres cikgu itu berkaitan dengan apa yang saya sebut itu, okey, yang saya sebut itu menyebabkan cikgu stres. Okey, cikgu akan besarkan telapak tangan cikgu macam ni. Okey, penyataan yang saya sebut itu yang menyebabkan cikgu stres. Okey, contoh, kalau katakan murid tak hantar tugasan, cikgu stres tak? Kita try. Murid tak hantar tugasan. Okey, tunjukkan tangan cikgu. Okey, ada yang stres. Okey, ada yang stres, ada yang stresor. Okey, macam tu. Bila saya sebut, cikgu katakan, cikgu bayangkan stresor ini dia menjadi pokok utama kepada stres cikgu. Maknanya apa beza stresor dengan stresor? Ya cikgu. Apa beza stres dengan stresor ni? Okey, bezanya stres adalah perkara kecil, perkara-perkara yang mendatangkan menjadi tekanan. Okey, yang memberi tekanan pada cikgu, stres. Okey, kemudian stresor ialah menjadi pokok utama, perkara yang menjadi perkara utama yang mencetuskan stres cikgu itu. Okey, contoh kalau sebut murid tak hantar tugasan, mungkin cikgu stres sahaja. Okey, cikgu stres sahaja. Tapi bila saya kata PDPR, okey, PDPR cikgu nampak benda tu besar. Okey, cikgu. Ada juga pada dalam cikgu lain yang pada orang lain yang murid tak hantar tugasan. Cikgu rasa tak heran pun, tak kisah pun. Sebab masa dulu pun okey je. Okey, tak hantar tugasan juga. Tapi bagi setengah cikgu yang anak murid dia sentiasa hantar tugasan. Tapi bila PDPR dalam musim pandemik ini, bila itu dia mungkin menjadi satu yang besar pada dia, pencetus stres dia. Jadi dia buat ini. Boleh cikgu game ini?
Okey, saya hanya sebut penyataan saja. Cikgu hanya letakkan di sini dan dalam bahasa Jawa, cikgu alert berapa banyak ikan kecil cikgu yang cikgu kuncup dan berapa banyak ikan kecil cikgu yang cikgu kembangkan dengan tangan cikgu. Okey? Baik, ready cikgu? Kita tengok. Just kita nak semak diri kita saja. Nak tengok diri sendiri. Baik, saya sebutkan penyataan yang ada di paparan skrin itu. Baik. Tangan cikgu relax aja. Relax aja. Okey? Murid tak hantar tugasan. Apa respon cikgu? Okey, bagi Cikgu Nur Hisam dia kecil je. Perkara tu kecil je. Tak ada masalah. Okey, pada yang lain macam mana? Okey? Baik. Yang seterusnya PDPR. PDPR musim COVID, musim pandemik. Apa respon cikgu? Okey, Cikgu Hisam kata dia PDPR ni satu masalah pada dia. Okey, satu yang mencetuskan stres dia. Sama juga Ikram Qayyim. Okey, saya baca nama yang dipaparan. Okey, seterusnya rumah bersepah cikgu. Rumah bersepah. Cikgu Nur Hisam tak kisah rumah bersepah. Okey, dia tak stres pun kalau rumah dia bersepah. Okey, it's okay cikgu. Okey, cikgu Ikram, saya hanya nampak cikgu dalam screen saya ada Ikram Qayyim dan Cikgu Nur Hisam. Okey, Cikgu Ikram, stres tak kalau rumah bersepah? Stres. Stres. Okey. Dia beza ya. Okey. Baik. Dalam musim sekarang ini, kemungkinan kita tapi kita sebagai cikgu tidaklah alami. Mungkin suami atau isteri cikgu yang bekerja bukan di bidang pendidikan, swasta atau semuanya, sekiranya hilang pekerjaan. Okey, sekiranya hilang pekerjaan. Okey. Cikgu Nur Hisam merupakan satu stres, stresor untuk dia. Satu stres dipercetus. Okey, banyakkan yang namanya yang rasakan ini adalah stresor. Pencetus kepada stres. Pastinya lah cikgu ya. Baik, selalu rasa nak marah. Selalu rasa nak marah. Tak ada. Tak ada. Dalam musim PDPR ni tak ada. Bagus cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, masya-Allah. Okey. Sakit kepala. Tak ada. Sakit kepala. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Seterusnya rasa sedih, rasa murung. Sikit lah. Ada rasa sedih, rasa murung. Okey. Ada. Rasa kadang-kadang bukan kadang-kadang lah. Rasa malas nak buat PDPR. Tak mau buat PDPR. Ada. Ada. Okey. Okey. Tapi dia kecil sajalah ya. Kecil sajalah. Okey. Okey. Okey, terima kasih cikgu respon-responnya. Okey. Bagus. Okey, respon. Dah mula kita aktif lah tu. Dah ada dalam grup tu dah mula aktif lah. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita teruskan program kita semak tingkah laku. Okey, kita semak tekanan. Pastinya dalam kita menghadapi PDPR, dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, okey, kita tak sunyi daripada tekanan sebenarnya. Sama ada tekanan itu kecil atau tekanan itu besar, stres atau stresor. Jadi kadang-kadang stres kita ini membawa kepada perubahan emosi. Jadi perubahan emosi juga akan membawa kepada perubahan tingkah laku. Kerana cikgu, apa yang kita rasa dia saling berkait. Apa yang kita rasa, apa kita fikir, apa yang kita react. Okey. Baik, untuk petang ini kita semak fizikal diri kita dulu. Okey, sebab tekanan ini, berlaku pada fizikal kita, tekanan berlaku emosi kita, tekanan berlaku yang paling besar pada action kita lah. Okey, dia saling berkait tekanan itu. Baik. Baik, jom kita semak emosi fizikal kita. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, okey, pilih berdasarkan senarai tu, paparan tu, pilih 3 kenyataan yang pernah cikgu alami dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Kemudian cikgu tuliskan dekat ruangan chat. Cikgu, okey, cikgu nyatakan, cikgu senaraikan dalam ruangan chat. Okey, saya tolong bacakan. Okey, apa respon? Semua buka chat, okey, semua respon ke chat.
Okey, tengok pada senarai. Dalam senarai tu keadaan fizikal sakit leher. Pernah tak cikgu alami? Sakit pinggang, sukar tidur. Okey, berat badan naik. Oh, no Yatimah, GP kita. Berat badan naik. Okey, Aziz, semua ada. Al-Maklum lah kuat bersenam. Okey, sakit bahu, Nazira. Ikram Koyim, kulit kering, berat badan naik dan sukar tidur. Sukar tidur Julia, berat badan naik. Nur Fazila, sakit kepala. Berat badan naik. Ramai majoriti berat badan naik ni. Okey. Sakit kepala, leher, sakit bahu. Okey. Sakit kepala, berat badan naik. Wah, kena buat sesuatu ni lepas ni. Okey. Okey. Ya, Yusni, sakit kepala, leher, sakit bahu. Okey, berat badan naik. Okey, sakit leher, sukar tidur, berat badan naik, tidak bertenaga, berat badan naik, sakit pinggang, berat badan naik, mungkin duduk lama, sakit bahu, mungkin menghadap skrin terlalu lama. Okey. Okey, terima kasih cikgu untuk respon ini. Terlebih makan. Ya betul. Sebab kita duduk saja kita terlebih makan. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke slide seterusnya, respon untuk emosi pula. Okey, cikgu tengok pada slide seterusnya. Cikgu pilih juga tiga kenyataan apa yang cikgu rasa, yang cikgu alami. Okey, stres kita makan. Oh, bila yang makan tu, yang berat badan naik, yang makan tu sebab dia stres ke? Okey. Okey, respon pada emosi. Emosi adakah cepat marah, terlalu risau, cepat rasa bosan, tidak yakin, rasa tidak selamat, pasif, lemah tumpuan, moody, mood swing, okey, cepat panik, terlalu sedih, suka curiga, kuat cemburu, suka berfikiran negatif, hilang arah tuju, cepat putus asa, terlalu malu. Okey, bab emosi ini mana satu yang mengena dengan cikgu? Nur Fazila, cepat marah, cepat rasa bosan. Oh, tidak yakin. Okey, cepat rasa bosan. Ikram, rasa tidak selamat dan tidak yakin. Okey, mungkinlah sebab dalam ruang lingkup zon yang banyak COVID menaik, kes COVID menaik. Terlalu malu. Fazrul Azwan, terlalu malu. Okey, suka berfikiran negatif, pasif, cepat rasa bosan, panik. Lemah tumpuan, rasa tidak selamat. Nazira, cepat rasa bosan. Syukri, terlalu risau, lemah tumpuan, jadi pemalu. Oh, jadi pemalu. Kenapa agak jadi pemalu ni? Sekejap lagi boleh kongsi kot. Istimewa. Bila dah dalam keadaan ini boleh jadi pemalu. Okey. Rasa tidak selamat. Lagi terlalu risau, lemah tumpuan. Okey, saya screenshot sikit-sikit. Boleh cikgu terus bagi respon? Okey, rasa tidak selamat. Ada lagi ke cikgu nak respon? Okey, bagus cikgu aktif memberi respon. Suka. Okey. Baik. Rasa tidak selamat. Baik, seterusnya cikgu, terima kasih untuk emosi. Kita pergi kepada tingkah laku. Okey, tingkah laku. Sepanjang pandemik, apa tingkah laku yang telah sama ada secara sedar atau secara tak sedar yang cikgu terlibat lah, yang cikgu telah action yang telah cikgu lakukan. Contoh vandalism, ada tak cikgu lakukan? Menangis tiba-tiba, ada tak benda tu berlaku? Tiba-tiba gelak sendiri, elak bersosial, maknanya sendiri. Oh, cikgu Nur Hashimah elak bersosial. Okey, nanti boleh share kot kenapa elak bersosial ni. Okey. Nur Hisham gelak sendiri. Cikgu Koyim tak ada. Okey, suka bergaduh, merokok. Ada tak yang ambil rokok? Bertambah bilangan merokoknya. Okey. Makan banyak. Okey. Cikgu Hafiz makan banyak, bertambahlah saiz ya. Lepas ni kena beli baju lah, order online baju banyak-banyak.
Okey, GB kita tiada. Okey, ada yang termenung. Oh, Khairi Azam ada yang termenung. Okey. Okey, ada lagi cikgu yang nak respon? Kalau tak ada masalah, ada masalah. Kalau tak ada masalah, ada masalah tu. Oh, okey, faham. Makan banyak termenung. Okey. Ada lagi ke? Okey, sekiranya tak ada cikgu, kita pergi ke seterusnya. Slide seterusnya, cikgu. Di sini cikgu buka, okey, buka mic cikgu untuk cikgu bagi respon, kongsikan cikgu. Tadi cikgu hanya tulis, sekarang cikgu respon. Cikgu sebut dan cikgu buat peluahan sedikit. Cikgu buat peluahan. Okey, baik. Siapa yang ingin, rugi cikgu tak ambil peluang ini. Okey, rugi kalau cikgu tak ambil peluang ini untuk cikgu buat sedikit peluahan emosi cikgu untuk kami dengar dan kami mungkinlah kita boleh cari solusinya. Okey. Siapa yang volunteer di sini? Saya tak nak pilih ramai, saya mungkin pilih seorang atau dua orang saja. Okey. Silakan kawan-kawan ambil peluang ni. Cik Jan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya untuk PDPR lah. Untuk PDPR saya rasa macam risau sebab di kalangan murid saya tu tak beri respon. Contohnya ada yang tak beri respon dan ada yang pilih-pilih je. Gitu. Jadi saya rasa macam sedih pun ada lah untuk di PDPR lah. Itu saja. Okey. Ada seorang lagi? Ada lagi? Puan GB ada ke nak respon? InsyaAllah saya nilai ya. Secara keseluruhannya memang di kalangan warga sekolah ni memang akan berada dalam kerisauan yang tinggi tentang PDPR ni. Untuk makluman tuan dan puan, warga kampung Rungkup ni adalah di kalangan B40. Jadi memang macam hari ni kelas saya tahun 6 seorang pun tak respon. Ada tahun 6 berapa orang? Ada 15 orang. 15. Tapi dalam kolom PDPR saya maklumkan pada ibu bapa dan murid ni pendidikan seni saya bagi masa. Maksudnya bukan kena siapkan hari ni, kena bagi masa kan. Jadi adalah yang respon, tapi di kalangan kawan-kawan ni ada yang macam kerisauan yang tinggi lah, macam mana takut mereka tak dapat itu kan. Tapi saya sentiasa tenangkan kawan-kawan saya ni, warga SK Rungkup ni, kita tak boleh nak buat apa. Sebab kalau baru-baru ni saya bersama dengan beberapa orang guru pergi ziarah Cakna lah di kalangan anak-anak murid ni dan keluarganya. Memang bila tu saya satu malam saya duk terkenang keadaan mereka ni, keluarga mereka ni. Ada yang langsung tak ada keprihatinan, tak ada sokongan daripada, hatta suasana nak belajar pun tak ada. Jadi saya selalu ingatkan pada kawan-kawan saya ni, saya lebih suka saya istilahkan cikgu saya ni sebagai kawan-kawan saya. Kita kena redha, kita kena niat dalam hati kita, nanti mereka datang kita all out buat. Sebab tak boleh nak marah, tak boleh mak bapak sibuk cari pendapatan kan. Memang lepas makan je. Sebahagiannya dapat pendapatan lepas makan je. Kan? Jadi kita tak boleh nak marah. Bila saya dah tengok situasi sebenarnya anak-anak ni di rumah mereka, memang kita tak boleh marah budak tu. Sebabnya mereka kecil, 12 tahun ke bawah kan. Memang tak boleh marah kerana ibu bapanya tak ada maksudnya sokongan tu tak ada lah. Macam tu. Sokongan tu ada. Tapi saya ingatkan dalam grup ibu bapa, kalau kita tak boleh nak mengajar anak-anak, pastikan mereka ni buat. Maksudnya mereka ni ambil tahu.
Hari ni ada dia sekolah apa, sehingga saya maklumkan pada ibu bapa, itu dia cara yang saya boleh nak berkongsi dengan ibu bapa ni, sebab mereka pun memang B40 yang bukan B40 yang sederhana, memang B40 yang bawah sangat tu. Jadi saya berazam dengan rakan-rakan saya di sekolah ni, kalau boleh bersemuka nanti, memang kita nak maksudnya nak beri maklumat, nak beri ilmu pada mak ayah ni macam mana nak bimbing anak-anak ni di rumah, dari segi akademiknya, dari segi sahsiahnya, dari segi kerohaniannya. 3 perkara ni kalau kita beri perhatian, ngajinya, solatnya kan, semua-semua tu insya-Allah masalah tu boleh selesaikan. Jadi saya selalu ingatkan pada kawan-kawan, kawan-kawan ni ada mengadu, cikgu budak ni tak ni kan. Bila saya dah tengok sendiri keadaan, memang kita tak boleh nak marah budak. Mak bapak pun tak boleh nak dia marah sebab keadaannya tu. Okey. Saya terkenang. Itulah keadaan di SK Rungkup ni. Cikgu sangat bersemangat. Okey, Alhamdulillah Puan Guru Besar pun dah respon. Maksudnya kesan pandemik ini ke PDPR ni memberi kesan jugalah, kesan emosi lah pada guru-guru SK Rungkup ini, bila mana murid-murid ada tak respon, murid tak masuk. Sebab benda ni walaupun cikgu berusaha macam mana, kita tak boleh kontrol. Okay, cikgu tak boleh kontrol macam mana murid nak respon, sebab cikgu-cikgu semua dah sedia maklum, maksudnya murid-murid di bawah, maksudnya below B40, below sangat-sangat B40. Jadi puncanya sebabnya mungkin dari segi masalah gadget, masalah peranti, masalah lain, apa semua itulah. Okey, jadi mungkin ada cara untuk pihak sekolah, guru-guru dan pihak pentadbir untuk memikirkan bagaimana untuk supaya murid-murid ni tidak ketinggalan dari segi pembelajarannya, mungkin drive thru, mungkin ada alternatif lain lah supaya tidak menimbulkan kegusaran daripada cikgu-cikgu, kegusaran emosi daripada cikgu-cikgu bila mana anak murid tak masuk kelas PDPR. Memang dari segi laporan CIDS, laporan daripada pembelajaran apa semua memang akan memberi kesan nampak lah kepada data lah, okay, kan. Tapi benda tu tak boleh nak kontrol, benda tu tak boleh kontrol. Okey cikgu, terima kasih banyak atas perkongsian yang ringkas. Okey, dalam platform yang kata orang limit, kita limit dalam ayat ini, limit masa, limit ruang. Okey, baik, kita pergi kepada bagaimana cikgu menguruskan. Okey, slide seterusnya, bagaimana cikgu nak menguruskan, saya kongsikan sedikit bagaimana untuk menguruskan kehidupan. Okey, apa saja masalah dalam ruang lingkup kita sebagai guru, sebagai warga pendidik yang berkobar-kobar, mempunyai semangat berkobar-kobar nak menyampaikan ilmu, nak menyampaikan maklumat supaya untuk kecemerlangan anak murid, anak bangsa yang datang, kita pastinya berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan isu, dan isu inilah menyebabkan kadang-kadang kita tidur tak lena, makan pun teringat-ingat kan, nak pergi ke mana terbayang-bayang, apalah khabar anak murid ini. Okey, tapi dalam masa yang sama, kita sebagai insan, kita sebagai manusia pastinya ada kata orang kekurangan dan kelebihan diri. Okey, kekurangan dan kelebihan diri. Jadi bagaimana kita nak mengurus kehidupan kita, sebab kehidupan kita perlu diteruskan. Kehidupan kita perlu diteruskan. Bagaimana saja. Adakah kita nak uruskan kehidupan kita ni dengan Tuan Fazli, slide seterusnya. Okey, adakah kita nak teruskan kehidupan kita dengan keadaan yang stres, ataupun kita nak teruskan kehidupan kita dengan senyum lebar? Okey, bagaimana? Pilihan di tangan kita. Jadi petang ini saya bawakan sedikitlah kepada tuan-tuan dan perempuan, iaitu bagaimana kita perlunya, okey, sebab kita ada anak, kita ada keluarga, kita juga ada diri kita sendiri, kita perlu juga alert dan peka, jaga pada diri kita sendiri untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Jadi petang ini saya bawa sedikit self compassion, okey, dalam harian kita, dalam mengurus kehidupan harian kita. Jadi kita bagikan kat situ kepada
beberapa, iaitu secara fizikalnya, secara mentalnya, secara emosinya, secara hubungannya, secara spiritualnya, kerohaniannya. Okey, jadi boleh cikgu guna pakai, cikgu boleh ambil sedikit apa semua tu. Contoh dari segi fizikal, kita tak boleh kata orang tak bersenam untuk dalam tempoh sekarang. Kalau kita tanya mana-mana pun, siapa saja pun dalam tempoh pandemik tu perlu bersenam, exercise tak boleh yang berat-berat, ambil yang ringan-ringan, tak boleh yang di luar, di dalam rumah kan, bersenam. Kemudian tidur, kita perlu tidur. Memang betul cikgu-cikgu dalam menghadapi PDPR ini, cikgu-cikgu dah berhadapan dengan penyediaan untuk penyediaan bahan, penyediaan slide, banyak penyediaan sebelum dan selepas penyediaan laporan, banyak perlu cikgu. Tapi cikgu perlu bahagikan masa cikgu, ada waktu tidur, ada waktu rehat, ada waktu bekerja, tidur kena cukup. Kemudian cikgu juga perlu dari segi amalan kebersihan diri kan, ambil mandi dengan air yang suam. Kalau musim sejuk masa sekarang ni, perlu mandi dengan air suam supaya dipulihkan balik tenaga kita, tenaga dalaman kita tu secara tak langsung. Dan ambil tambah musim COVID ni, kita digalakkan untuk minum minuman yang panas, bukan yang panas sangatlah, yang suam Okey, macam teh panas ke, teh suam ke, okey. Baik, dari segi mental kita kurangkan kerisauan. Kalau tadi ada kita risau anak murid tak dapat apa yang kita ajar. Tak semua yang boleh dapat. Nanti nak masuk sekolah menengah, terutama guru-guru yang tahun 6. Nanti nak persediaan untuk tahun 6, macam mana anak murid aku ni nak masuk sekolah menengah nanti. Kan, kececeran atau tidak, pastinya sebagai seorang cikgu, pastinya ada pemikiran yang macam tu. Pun begitu, kita perlu kurangkan kerisauan, kurangkan kebimbangan ini. Contoh kalau bukan Islam, sini ada yang bukan Islam cikgu? Saya rasa semua Muslim kan? Semua Muslim. Semua Muslim. Okey, alhamdulillah. Kita boleh baca Al-Quran, baca buku yang memberikan motivasi kan, melukis, mana yang pandai melukis macam GB kan, ajar lukisan kan, mungkin memang pakar melukis, artis kan. Jadi luahkan. Janah release tension. Yes, release tension kita. Kemudian mana yang tu suka main game tu, main puzzle apa semua tu, cuba ini sarangan saya lah. Okey, elakkan daripada kita bermain game di screen, main game di handphone, sebab kita dah sekarang hari mungkin berhadapan dengan di screen dengan anak murid. Tiba-tiba kita nak release, kita nak relax, kita tengok screen lagi. Pastinya mata kita tidak rehat di situ. Kalau kita nak rehat, kita pastikan kita rehat yang betul, kita pilih rehat yang sesuai dengan keadaan diri kita. Okey. Baik, dari segi emosi. Emosi kita macam mana kita nak kurangkan, kita nak tingkatkan emosi, kualiti emosi kita. Okey, emosi ni salah satu cara kalau kita murung, kita rasa sedih, kita rasa susah hati, kita rasa kecewa kan. Pertama sekali ambil deep breathing. Teknik deep breathing. Okey, bernafas. Deep breathing ni macam-macam cara. Ada tarik nafas 4 kali, kemudian kita 4 dalam tempoh 4, kemudian kita tahan dalam tempoh 5, kemudian kita lepaskan dalam tempoh 7. Buat beberapa kali. Contoh saya tak pergi semua itu. Kemudian relationship. Hubungan, jangan putuskan hubungan. Okey, musim-musim sekarang perlu ada hubungan, perlu ada rangkaian. Kalau boleh pilih kawan, pilih sahabat yang boleh kita luahkan sesuatu. Tapi dalam kita meluahkan sesuatu tu, kita kena pilih sahabat yang betul, sahabat yang tidak menikam kita, setidak dia tidak selesai isu kita, tidak selesai masalah kita. Okey, seterusnya dari segi spiritual. Okey, spiritual pastinya lah kerohanian kita perlu isi. Kita tak boleh, jiwa kita tak boleh kosong dan sekarang. Tambah sekarang kehidupan kita akan nampak, kita sangat-sangat nampak kehidupan itu menuju mati. Jadi pastinya kita jangan abaikan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jangan abaikan hubungan kita juga dengan manusia, tapi jangan abaikan yang paling penting hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Doa, wirid, zikir, kita top up, kita tambah dalam dalaman kita itu. Jadi bila kita garap semua, kita package semua dengan kesihatan, kita jaga SOP, insya-Allah kehidupan kita akan terus. Kita akan terus dengan baik. Sebab kehidupan kita ni kita tak boleh ambil yang itu, kita buang yang itu. Kita kena package. Nanti kita kena pilih, ambil itu sebagai package. Barulah kita boleh hidup dalam keadaan yang sejahtera. Okey cikgu. Baik, slide seterusnya. Selain daripada itu cikgu, kita juga perlu Tuan Haji Fazli, slide seterusnya ya.
perlu untuk kita tahu berterima kasih pada diri. Kita biasa orang memberi, kita ucap terima kasih puan, terima kasih sayang, terima kasih suami, terima kasih anak, terima kasih. Tapi kita lupa nak terima kasih pada diri kita sendiri. Walhal dalam kehidupan kita seharian, kita banyak buat benda yang terbaik untuk diri kita. Jadi kenapa kita tak ucap terima kasih? Sebutkan pada diri. Tepuk dada, tepuk diri sendiri. Hai, terima kasih ya Allah pada diriku. Aku sudah buat terbanyak, aku sudah buat terbaik untuk diri aku hari ini. Terima kasih. Dan dalam masa yang sama selitkan juga terima kasih kepada Allah Ta'ala. Okay? Dan kebanyakan kita memuji orang. Kita memuji orang. Cantiklah, cantiklah, baguslah, baiklah. Tapi dalam masa yang sama kita lupa nak puji diri. Kita sibuk nak puji orang, tapi kita lupa nak puji diri kita sendiri. Kita lupa nak self reward diri sendiri. Sekecil-kecil self reward, kita ucap terima kasih, kita puji diri kita. Contoh cantik juga aku hari ini. Alhamdulillah, comel aku hari ini. Kan? Aku sihat hari ini. Alhamdulillah. Jangan lupa. Okay, jangan lupa. Jangan kita puji diri kita kaitkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala secara tak langsung dia akan memberikan kita satu ketenangan. Kita appreciate diri. Kita jangan harap orang lain nak puji diri kita. Kita jangan harap. Sebab kalau kita mengharapkan orang lain puji diri kita, puji kita, segala kerja buat kita, contohlah cikgu buat satu-satu yang bagus. Tiba-tiba cikgu nak mengharapkan JB yang puji. Tiba pada hari itu JB kata, tak naklah beri. JB tak terlintas, tak terfikir dia nak beri pujian pada cikgu-cikgu dia. Jadi cikgu yang mengharapnya akan rasa, alah aku buat ini JB tak pandang pun. Kan dah rasa. Jadi bila ada perasaan itu, dia mencetuskan emosi yang negatif. Jadi emosi yang negatif ini mungkin dia akan berlarutan sepanjang hari. Jadi rugilah cikgu kita melalui hari-hari kita dengan emosi yang negatif. Okay, why not kita ubah? Orang lain tak perlu nak puji, aku puji diri aku sendiri. Okay, tapi janganlah sehingga timbul ujub riak pula. Okay, jadi kawal. Dia tu ada pengawalan. Bersederhana. Seterusnya untuk kita hidup bahagia cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan di sini sedikit. Okay, kita perlu ada 5 rules. Okay, untuk kita hidup bahagia. Tak ada orang yang tak nak bahagia. Okay, kalau cikgu tanya orang yang di hospital bahagia pun, dia nak bahagia. Okay, tak ada orang yang nak bahagia. Begitu juga kita mati pun kita doa kita nak bahagia di akhirat nanti kan. Okey, kita kena sayang diri. Kita kena sayang diri, kita perlu maafkan diri kita, buat yang terbaik untuk diri kita kena positif, kita hormati diri kita coolkan diri kita kawal diri kita kan. Jadi itu salah satu. Sebab bila kita sayangkan diri kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara boleh kita settle. Sebab bila kita sayangkan diri kita akan jaga hubungan kita dengan Allah. Dalam masa yang sama, kita akan jaga hubungan kita dengan manusia. Bila kita menjaga hubungan kita manusia, pastinya dari segi komunikasi kita jaga, body language kita jaga, hubungan kita jaga. Begitu juga dalam hubungan dalam terutamanya sekarang ni kita berada dalam di rumah, suasana di rumah. Okey, bila kita sayang diri kita pastinya buat terbaik untuk diri kita. Kita tak mahu diri kita dimarah, kita tak mahu diri kita dimalukan, kita tak mahu diri kita diaibkan, kita tak mahu diri kita dicela, kita tidak mahu diri kita tidak ada hargai. Jadi kita kena buat sesuatu untuk diri kita. Okey, bila kita buat sesuatu untuk diri kita sepenuhnya, sebaiknya, orang lain akan menghargai kita. Orang lain akan menghargai kita. Benda ni secara tak langsung, secara automatik. Orang lain akan menghargai kita. Dia akan pandang kita baik, dia akan pandang kita bagus, dia akan pandang kita sangat suka menolong, dia akan pandang kita sebesar-besarnya. Jadi, maka berlakulah satu keadaan yang harmoni untuk persekitaran kita dan secara langsungnya harmoni untuk diri kita sendiri. Maka berlakulah kesejahteraan emosi kita. Okey? Baik. Dan kita juga perlu jadi diri kita sendiri. Kita perlu jadi diri kita sendiri. Kita tak boleh nak jadi orang lain. Okey, Hajar Zaidas tetap dengan inilah mukanya, inilah kedutan, inilah saiznya, inilah rupanya, inilah suaranya, inilah. Kita kena jaga jadi diri kita sendiri. Kena terima diri kita sendiri. Ya? Dan dalam masa yang sama kita tak sunyi tuan-tuan dan puan-puan melakukan kesilapan. Walaupun kadang-kadang kita nampak kesilapan tu, kita buat kesilapan, aku tak buat silapan pada orang lain.
Okey, aku buat persilapan pada diri aku sendiri saja. Contohnya tak menepati masa menyebabkan dia akan menyebab, dia akan bagi sebab. Jadi kita maafkan diri kita sendiri dan kita perbaiki. Apabila kita maafkan diri kita sendiri, kita perbaiki. Okey? Kemudian kita beri harapan pada diri sendiri. Biasanya sebab cikgu kita beri kesan orang, semoga awak berjaya dengan cemerlang, semoga apa semua. Why not sekarang kita tukar sekejap. Tukar. Ada satu masa tertentu kita tukar pada, kita beri pada harapan diri kita sendiri. Aku boleh, insya-Allah aku boleh. Semoga aku berjaya untuk menjalankan ini. Supaya juga kita risau dalam PDPR. Okey, aku boleh. Jadi bila kita ada semua emosi, energi, karakter, action ini akan berikutan. Okay, action yang positif, tindakan yang positif itu akan berturutan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita fikir, kita rasa. Apa yang kita rasa, kita fikir. Dan kita fikir, kita rasa, maka dia akan terjemah dalam action. Dia akan jemakan dalam action, dalam tindakan kita. Jadi pastinya lah kita tak mahu kita berlaku tindakan yang di luar daripada norm satu utamanya, dan tindakan yang tidak boleh orang lain terima. Kalau orang lain tak boleh terima, sebenarnya diri kita juga tak boleh terima sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi akhir kata daripada saya, perlu sayangkan diri sendiri. Sayangkan diri sendiri. Bukan pentingkan diri sendiri, tapi alert diri sendiri, sayangkan diri sendiri. Bila kita sayangkan diri sendiri, banyak perkara yang boleh kita settlekan. Baik, sehingga sekadar itu dulu, dan saya kembalikan kepada Tuan Haji Fazli untuk yang seterusnya. Tuan Haji, silakan. Okey, terima kasih kepada Puan Hajah Zaidah di atas perkongsian daripada awal sehinggalah ke penghujungnya lah. Sekarang tu jam pun menunjuk pukul 4.12. Kita kalau perhatikan 1 jam saja bersantai. Okey, terima kasih perkongsian yang menarik kepada tuan-tuan, perempuan. Jadi sebagai kesimpulan lah, rumusan. Sebenarnya perjumpaan ni hanyalah perjumpaan santai dan perkongsian biasa saja. Tetapi apa yang disampaikan oleh kami ni, tuan-tuan bawa lah dalam pengurusan sekolah di SK Rungkup ini supaya kesejahteraan di dalam organisasi tuan-tuan dapat berfungsi dengan baik lah. Macam Puan Guru Besar cakap lah kan, mungkin itulah situasi di SK Rungkup sebenarnya. Dan guru-guru sangat-sangat positif untuk membantu pelajar-pelajar, murid-murid di SK Rungkup ini. Tetapi walhal perkara-perkara ini tidak boleh dilakukan dengan sebaik mungkin. Kita fahamlah situasi sekarang ini tidak menentu. Jadi apa yang paling penting kepada guru-guru yang berada di SK Rungkup, kuatkan semangat, kuatkan iltizam bahawa apa yang berlaku ini adalah salah satu nikmat yang Allah bagi pada kita untuk terus kita membantu murid-murid kita di sekolah SK Rungkup ni. Jadi jangan kita rasa down, kita rasa tak boleh nak buat, kita tak boleh ini dan kita tak boleh ini. Apa yang paling penting, kita usaha dulu. Bagi saya di penghujung-penghujung ni, saya akan bagi 3 tips lah. 3 tips. Satu ialah 3B 1S. Satu ialah berusaha. Tuan-tuan dah berusaha, saya rasa. Berusahalah, bantulah kelompok-kelompok yang mana ada di SK Rungkup ini untuk terus maju. Yang kedua, yang kedua beri. Berilah. Beri apa yang tuan-tuan ada. Yang selebihnya kita tawakal kepada Allah. Maksudnya tuan-tuan ada lebih, tuan-tuan boleh beri. Sebab bila Guru Besar kata tadi, sebahagiannya adalah B40 dan mungkin B40 itu ke bawah lagi yang tak ada apa-apa. Mungkin betul lah. Jadi kita usaha. Kalau ada lebih, kita beri. Okay. B yang seterusnya adalah bertawakal. Kita tawakal lah. Apa yang kita telah usahakan untuk membantu murid-murid kita di SK Rungkup ni, itu satu yang terbaik lah. Yang last adalah 1S, dan carilah sebanyak mana sokongan untuk kita terus maju dalam SK Rungkup inilah. Jadi Guru Besar adalah, jadi tuan-tuan, guru-guru AKP adalah sokongan kuat kepada Guru Besar supaya SK Rungkup ini terus maju ke hadapan, insya-Allah. Okey, apa-apa pun yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu juga daripada kami dua atas kelemahan diri kami. Moga-moga tuan-tuan terus maju ke hadapan, insya-Allah. Kalau ada masa dan ada ketika, kita boleh berjumpa lagi lah. Jadi ada di ruang chat tu, tuan-tuan cuba tengok di ruang chat tu, boleh mengisi
link penilaian dan sijil lah. Tuan-tuan boleh klik di situ lah. Cumanya saya nak tengok sebab saya tak nampak semua muka tuan-tuan ni. Kalau boleh lah, boleh buka kamera tak? Ada sekarang ni 27 eh. 27 tolak 2, 25 lah, 25. Semua cikgu-cikgu di sini semua guru-guru muda ke ataupun guru yang dah 40 tahun ke atas? Muda sangat tak ada, tapi yang nak pencen tahun depan 2 orang. Oh, 2 orang nak pencen dah. Sedang-sedang. Tapi bersemangat, sihat walafiat. Yang muda tu berapa? Average umur berapa? Yang muda, paling muda 27 26. 27 26. Okey, strong lah. Okey, cuba saya tanya average ni sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam kita mendepani situasi yang tak menentu ini, mungkin dari segi penggunaan ICT, dari segi penggunaan alat-alat bantu mengajar ni akan menjadi sedikit tekanan kepada guru-guru yang yelah mungkin tak ada, mungkin ada kan. Kalau ada anak-anak di rumah tu bolehlah bantu. Kadang-kadang ada anak-anak yang tak boleh bantu. Kadang-kadang mereka pun sibuk dengan kerja mereka kan. Tapi apa-apa pun tuan-tuan yang terbaik, jadikanlah ni satu medium yang boleh kita berkongsi bersama-sama insya-Allah. Jadi apa pun saya doakan tuan-tuan jaga diri, jaga kesihatan, pastikan diri sentiasa selamat dan saya doakan kejayaan tuan-tuan dalam menempuh hari-hari yang akan datang. Jadi saya serahkan Pak Zaidah, kalau Guru Besar ada nak cakap ke, Pak Zaidah ke? Silakan. Bagi pihak saya, warga SK Rungkup, saya mewakili semua warga SK Rungkup. Terima kasih banyak-banyak di atas info, di atas ilmunya, di atas perkongsian yang sangat bermakna kepada kami semua. Dan untuk makluman tuan dan puan, kami dah sedaya upaya buat untuk membantu warga SK Rungkup ni dari segi sumbangan, dari segi makanan, sehingga modul PDPR dihantar rumah ke rumah. Untuk murid BDK khas, untuk prasekolah, untuk cikgu-cikgu dah buat sedaya upaya sebab kita tengok secara online tu tak dapat. Jadi kita ikhtiar dengan cara, dan cikgu-cikgu ni sangat bersemangat setiap minggu buat modul tak berhenti-henti. Ada yang buat modul sendiri dan sebagainya lah. Dan kami dah sedaya upaya buat. Dan doakan kami di warga SK Rungkup ni sihat dan sentiasa bersemangat untuk membantu anak-anak didik kami di Kampung Rungkup ni lah. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Syukur Alhamdulillah dapat kita bersua pada petang ini. Terima kasih. Okey, sama-sama. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah itulah yang kami harapkan. Okey, segala usaha, segala penat lelah semua tu supaya tak jemu. Okey, baik sebelum kita semua berakhir, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian. Okey, mohon cikgu beri respon sikit lah. Type di chat apa perasaan cikgu setelah bersama dengan kami pada petang ini. Kemudian adakah program hari ini cikgu memberi impak lah, memberi kesan baik pada cikgu. Dan yang ketiga, apa penambahbaikan pada kami supaya kami boleh tambah baik lagi lah apa persembahan kami pada hari ini dari segi konten slide kami kan. Apa saja yang cikgu rasa cikgu nak komen, cikgu komen di slide. Kami terima dengan terbuka hati. Okey, perasaan cikgu pada hari ini selepas cikgu mengikuti, kemudian adakah program hari ini memberi kesan impak pada cikgu, sama ada impak yang okey ke impak tak okey, kami terima. Okey, kemudian apa cadangan tambah baik, itu yang kami perlukah, kami nak menilai diri kami sendiri secara serta-merta. Okey, terima kasih sangat-sangat, saya mohon maaf segala sekiranya ada terlanjur kata, terguris rasa. Okey, kami berdua ni segala yang terbaik hanya dari Allah Ta'ala dan yang kurang itu adalah daripada kami berdua. Terima kasih banyak-banyak dan mohon respon pada chat ya, saya tunggu dulu pada chat. Oh, kita nak bergambar. Kita nak bergambar. Okey. Siapa yang akan ambil gambar ni? Saya okey. 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 Saya dah ambil. Okey, dah kita bergambar. Saya kembalikan kepada sekolah. Sekiranya ada apa-apa lagi tak? Bagi pihak kami, itu saja puan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga bermanfaat kepada kami semua lah. Okey. Okay, insyaAllah.
Bunga Selasih si ubi kayu, terima kasih, thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi CJ online aja. Lagi satu ada di. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah difahami, sangat baik. Baik. Okay, terima kasih bagi Sijin. Itu dia yang mampu dapat. Alhamdulillah, terima kasih. See sekarang. Tambah aktiviti ni dia suruh isi tu.